Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nizawati binti Muhammad Syom, pelajar semester pertama Master of Early Childhood Education. Pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan di bawah tajuk mata pelajaran HMEC 5323, yaitu Early Intervention Theory and Practice. Kita pergi kepada pengenalan intervensi awal. Intervensi awal adalah proses memberikan perkhidmatan, pendidikan, dan sokongan kepada anak-anak yang berisiko atau mengalami kelewatan dalam perkembangan fisikal atau mental yang akan mempengaruhi perkembangan dan menghalang pembelajaran. Perkhidmatan atau program intervensi awal yang disediakan adalah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan keluarga dengan keperluan khas dalam 5 bidang pembangunan, yaitu perkembangan dan penyesuaian fisikal, kognitif, komunikasi, sosial, dan emosi. Kenyataan ini adalah menurut Sender, Bronsiones, Coley, dan DBJM 2001. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan intervensi awal itu sendiri. Intervensi awal memainkan peran penting dalam melengkapkan kanak-kanak berkeperluan khas dengan kemahiran asas sebelum mereka memasuki sekolah rendah. Intervensi awal yang komprehensif dan intensif bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ianya memberikan kesan positif kepada persediaan kanak-kanak berkeperluan khas. Atas sebab ini juga, setiap individu dalam komuniti perlu menyadari tanggung jawab masing-masing terhadap kanak-kanak berkeperluan khas tersebut. Dan ini adalah menurut Lene 2003. Kita pergi kepada proses-proses yang boleh membantu kanak-kanak mempunyai perkembangan lewat dan keluarga mereka ialah: pertama, intervensi berpusatkan guru. Guru perlu bijak dalam menyediakan kaedah yang berkesan untuk mengajar dan mengawal murid. Seterusnya, guru perlu membantu mencegah perkembangan lewat menjadi lebih kronik dengan menentukan jenis strategi yang digunakan, model dan demonstrasi, serta memantau kemajuan murid. Di sini juga guru perlu memberikan laporan kepada ibu bapa mengenai perkembangan anak-anak mereka. Yang kedua, intervensi berpusatkan murid. Ianya lebih sesuai untuk anak-anak yang dapat mengawal tingkah laku mereka sendiri, yaitu menurut Graham, Harris, and Reid pada tahun 1993. Ianya menunjukkan image kepada murid itu sendiri berdikari, namun masih mendapat bimbingan dalam beberapa perkara daripada guru, seperti prosedur mengawal diri dan menangani kekecewaan atau menangani masalah sebagai contohnya. Yang ketiga, intervensi berpusatkan keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga adalah mereka yang paling dekat dengan kanak-kanak, dan keluarga adalah elemen penting dalam proses menjaga pembelajaran kanak-kanak dan memerlukan komitmen tinggi daripada setiap ahli keluarga. Di sini juga ahli keluarga tidak boleh menyisihkan anak-anak yang mempunyai masalah. Keempat adalah pemeriksaan saringan, yaitu proses saringan melibatkan pemeriksaan ringkas seperti kemahiran berbahasa untuk memesan anak-anak yang lewat pertuturan sebagai contoh, dan setelah daripada itu guru perlu mengubah sesuai proses pengajaran mengikut kesesuaian anak-anak berkenaan. Yang kelima adalah ujian diagnostik. Ianya tertakluk kepada jenis apa masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berkenaan, yaitu menurut McLean, Bailey, dan Rollery 1996. Ujian ini melibatkan 5 domain bagi menentukan sama ada kanak-kanak menghadapi masalah yang menghalang perkembangannya. Menurut Howard 2003, 5 domain adalah perkembangan motor yang melibatkan motor halus dan motor kasar, kognitif, contohnya seperti kemahiran berpikir, komunikasi dan perkembangan bahasa yang melibatkan kemahiran bertutur,
pembangunan emosi dan sosial, serta kemahiran adaptif. Kita pergi kepada usaha berterusan untuk membantu kanak-kanak yang lewat perkembangan. Di sini ada 4 pecahan. Untuk yang pertama daripada ibu bapa sendiri, yaitu ibu bapa perlu bekal proses perkembangan anak seperti perkembangan motor besar. Sebagai contoh, adakah anak-anak mereka sudah boleh berjalan pada usia yang sepatutnya? Kemudian yang kedua, perkembangan motor kecil. Adakah anak-anak mereka boleh memegang sesuatu objek pada umur yang sepatutnya? Yang ketiga adalah punca bunyi. Adakah anak-anak mereka memberi respon apabila ibu bapa memanggil nama anak mereka? Dan yang ketiga adalah merangsang otak anak-anak. Seterusnya, melalui pusat penjagaan kanak-kanak pula boleh meningkatkan pengendalian kesehatan dan keselamatan kanak-kanak yang TASKA atau TABIKA dengan menambah baik perkhidmatan yang disediakan, dan juga yang kedua menyediakan tenaga pengajar yang berkelayakan di mana mereka mengambil golongan guru ataupun tenaga pengajar yang terlatih dan mempunyai kelulusan serta pengalaman dalam menguruskan murid-murid yang lewat perkembangan. Seterusnya, pakar intervensi awal memberikan pendedahan dan maklumat yang cukup dan tepat kepada ibu bapa untuk menguruskan perkembangan anak. Dan yang kedua, sentiasa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan program kesedaran intervensi awal kanak-kanak yang boleh diadakan di sekolah dan tempat-tempat lain. Dan contoh yang seterusnya, usaha berterusan daripada pihak terlibat, yaitu sebagai contoh pusat fisio mobile yang menyediakan berbagai rawatan fisioterapi bagi proses pemulihan seperti Buback method, play therapy, neurodevelopmental technique, dan juga constraint induced therapy. Saranan amalan berkesan untuk intervensi awal. Saya memilih perkembangan lewat bertutur ataupun speech delay. Lewat pertuturan dikenali sebagai alalia, yaitu masalah perkembangan mekanisme yang menghasilkan kebolehan bertutur. Mekanisme ini termasuklah memproses dan menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ atau struktur seperti paru-paru, cord, vokal, mulut, lidah, dan gigi. Tanda-tanda kanak-kanak yang lewat pertuturan adalah: pertama, tidak mula bercakap ketika usia 18 bulan. Kedua, sukar memahami arahan rutin mudah seperti mari sini, sila duduk, tolong ambilkan. Kemudian yang ketiga, tiada eye contact dan tidak peduli orang lain. Maksud di sini ialah kanak-kanak ini apabila dipanggil nama mereka, mereka tidak menunjukkan sebarang respon. Yang keempat, tidak memberikan isyarat terhadap perkara yang diinginkan. Yang kelima, hanya mengeluarkan bunyi huruf vokal seperti o, a, seperti itu. Oleh yang demikian, terapi pertuturan perlu digunakan atau dilaksanakan untuk membantu kanak-kanak speech delay itu. Terapi pertuturan adalah satu kaedah bagi membantu murid yang sukar menyebut perkataan dan berkomunikasi. Yang kedua, membantu murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Dan yang ketiga, memberikan latihan asas kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah artikulasi. Cara pelaksanaan terapi pertuturan adalah melakukan latihan senaman muka yang melibatkan lidah,
Ianya melibatkan gerakan kecil atas 3 anggota badan itu tadi. Cara pelaksanaan yang kedua adalah kawalan pernafasan. Ianya boleh dilaksanakan melalui aktiviti seperti meniup whistle dan meniup belon. Serta cara pelaksanaan terapi pertuturan yang ketiga adalah kawalan suara, yaitu menyebut fonem A, I, U mengikut kiraan saat. Seperti contoh, kita minta murid menyebut fonem A selama 5 saat. A, kemudian kita tambah saat menjadi 10 saat. A, itu sebagai contoh cara pelaksanaan terapi pertuturan kawalan suara. Pentaksiran boleh diadakan melalui pemerhatian, ujian, dan senarai semak berdasarkan kepada cara pelaksanaan terapi pertuturan yang telah dilaksanakan. Kita pergi kepada yang terakhir, yaitu tindakan meningkatkan program intervensi awal di Indonesia. Saya mencadangkan agar pendekatan pembelajaran dari rumah ataupun home-based schooling. Pelaksanaan ini juga telah dilaksanakan di beberapa buah negara seperti Amerika Syarikat, Korea, dan juga Thailand. Sebagai contohnya, ianya adalah melalui pembelajaran mediatif. Ibu bapa atau ahli keluarga sangat memainkan peranan penting dalam pembelajaran dari rumah ini. Dengan pertama, teks menyediakan bahan-bahan bacaan yang bersifat pengetahuan atau bersifat keilmuan melalui internet sebagai contoh. Yang kedua, grafik, yaitu grafik yang boleh menarik minat kanak-kanak untuk belajar, seperti grafik karikatur, dan penggunaan warna juga perlulah menarik. Seterusnya, yang ketiga adalah animasi, yaitu mengambil image-image tertentu dan ada sifat-sifat interaktif, yaitu pergerakan-pergerakan melalui animasi yang juga boleh menarik minat murid-murid ataupun kanak-kanak yang mempunyai masalah tadi. Sebagai penutupnya, setiap anak yang lahir merupakan anugerah terindah kepada pasangan ibu bapa. Anak perlu dibelai dan dididik mengikut acuan yang betul agar mereka dapat membesar dengan baik dan berakhlak mulia. Walaupun ada di antara anak yang dilahirkan berkeperluan khas, namun tanggung jawab ibu bapa adalah untuk memandu anak tersebut agar dapat menikmati peluang yang sama dengan anak yang lain. Oleh yang demikian, intervensi awal itu adalah sangat penting dan hubungan di antara guru, pakar, serta pelbagai pihak perlu ditingkatkan demi membantu anak-anak berkeperluan tersebut. Oke, itu sekian saja.